بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Jadul Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah pi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat lagi bersama-sama pada bulan ini. Mohon maaf pada bulan Ogos kita tak dapat bersama dalam dua siri kuliah kita, dan bermula pada bulan September ini kita hanya dapat berjumpa sekali saja kan. Alhamdulillah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah masuk perbincangan tentang kelebihan menuntut ilmu dan mengajar kepada kebaikan berdasarkan kepada kitab Tahdzibun Nufus fi Tartib Durus karangan Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan atau memilih hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam masa yang singkat ini yang sangat terbatas antara maghrib dan isya kita dapat manfaat daripada pembacaan kitab ini insya-Allah. Tuan-tuan fi Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas dua hadis atau tiga hadis telah kita baca, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, nescaya dia berikan kefahaman kepada dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang Nabi sebut ini, iaitu orang yang melakukan kebaikan dan Allah berikan kefahaman yang baik dalam urusan agama kita insya-Allah tuan-tuan. Hadis yang kedua yang telah kita baca ialah hadis yang agak panjang tapi pengertiannya sangat bermakna tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW memperumpamakan orang memanfaatkan ilmu dan petunjuk seperti hujan yang turun ke bumi. Memanfaatkan ilmu, memanfaatkan majlis ilmu, memanfaatkan sebarang aktiviti keilmuan, dan juga memanfaatkan petunjuk-petunjuk garis panduan baik seperti hujan yang turun ke bumi. Nabi beritahu kita tuan-tuan, secara umumnya atau secara kesimpulannya, bumi ini ada tiga bahagian. Pertama ialah tanah yang baik yang dapat terima air. Di situlah tumbuh rumput yang banyak, tanaman yang banyak, sehingga manusia boleh memanfaatkan tanah tersebut dan tumbuhan tanaman tersebut. Itu gambaran kepada orang yang ada ilmu boleh ajar dan beramal dengan ilmu, dan orang mendapat manfaat daripada ilmu yang diajarkan tersebut. Yang kedua, Nabi kata ada tanah yang tidak dapat tumbuhkan tanaman, tapi tanah itu boleh tahan air sehingga manusia boleh manfaatkan dan boleh minum, serta siram pokok-pokok yang daripada pokok itulah tumbuhnya berbagai tumbuhan. Tanah yang tidak boleh digunakan untuk, yang tidak boleh manfaatkan untuk bercocok tanam, tapi ada manfaat lain kan. Yang ini memberi gambaran, dia memberi petunjuk kepada orang, dia boleh cerita dengan orang walaupun dia tak faham apa yang diceritakan kan. Sebagai contoh tuan-tuan ya, banyak kelas-kelas kita pengajian yang kita ikuti, kalau orang tanya tadi ustaz cerita apa, dia boleh cerita
Tapi faham tak, nak memberi fahaman pada orang tu, dia tak boleh seperti mana yang dijelaskan oleh para asatizah atau para ustaz atau kuliah. Tapi dia faham, tapi dia boleh cerita ke orang satu-satu. Tapi kalau orang tanya, dia tak boleh nak jawab dan tak boleh nak cerita lebih panjang. Kan itu kategori yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata ada bumi yang tak boleh tahan air dan tak boleh tumbuh satu pun di atas tanah tersebut. Yang ini orang yang tak pentingkan ilmu, tak pentingkan petunjuk yang baik, malah kadang-kadang kalau ada majlis ilmu, tak apa nak peduli, tak apa nak hadir, kan dia tak dapat manfaat untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Dan mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang ketiga ini, tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang pertama, ataupun tak boleh pertama tu kita dapat kategori yang kedua. Itu hadis yang kedua yang telah kita baca pertemuan pada bulan 7 dulu, tuan-tuan. Hadis yang ketiga ialah Nabi bila bersabda kepada Sayyidina Ali karamallahu wajh, Nabi kata, demi Allah, Allah beri petunjuk kepada seseorang dari dirimu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya maklumat, orang baik, tuan-tuan, dan dia memberi petunjuk kepada orang lain, dia bimbing orang lain, dia berdakwah kepada orang lain. Dan dengan bimbingan tersebut, dengan petunjuk tersebut, tuan-tuan, orang yang dibimbing itu menjadi baik dari semasa ke semasa. Itu Nabi kata lebih baik baginya daripada dia mendapat seekor unta merah, iaitu tunggangan yang paling mahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi galakan pada kita, tuan-tuan, kalau kita punya maklumat, punya ilmu, dan kita tidak boleh simpan seorang-seorang untuk kita, sebarkan, kita kongsikan, kan? Mana tahu orang yang tak hadir pada malam ini, tuan-tuan, dengan izin Allah kita ceritakan beberapa manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini atau malam pertemuan, tuan-tuan, dengan para asatizah, dan orang itu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita yang menceritakan, kita yang memberikan maklumat tersebut, kita memberikan panduan tersebut. Nabi kata itu adalah lebih baik. Betul lagi, tuan-tuan, orang itu adalah orang yang bukan Islam, kan? Dengan cerita kita, dengan panduan kita, dengan pengajaran kita, dia boleh masuk Islam. Itu memang bonus yang paling tinggi yang Allah akan berikan kepada kita, tuan-tuan, kan? Malam ini, tuan-tuan, kita akan membaca 1, 2, 3, 4, 5 insya-Allah, kalau Allah izinkan kita, untuk baca 5 hadis lagi yang berkaitan tentang ilmu ini, tuan-tuan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, seperti mana dicatatkan Imam Bukhari, anna Nabi SAW qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya bahawasanya Nabi SAW bersabda, sampaikanlah daripada saya walaupun satu ayat, dan ceritakanlah riwayat yang benar daripada Bani Israel serta tidak berdosa pada perbuatan itu. Sesiapa yang sengaja berdosa ke atas saya, maka adalah dia tinggal di tempat duduknya dalam neraka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita baca ini merupakan satu galakan pada kita. Malah di setengah para ulama mengatakan wajib baligh itu adalah satu perintah. Wajib kita menyampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat, walaupun sedikit, tuan-tuan. Walaupun satu ayat. Ada mengatakan ayat itu adalah hadis Nabi SAW, walaupun sepotong hadis. Ada para ulama mengatakan walaupun sepotong ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Al-Karim. Dan ala kulli, tuan-tuan, ini kewajipan kita kalau kita tahu benda sesuatu perkara yang baik, terutama berkaitan dengan hadis Nabi SAW dan tentang ayat Al-Quran Al-Karim, maka kita hendaklah sampaikan kepada orang lain. Tak perlu banyak-banyak, Nabi kata walaupun satu ayat. Ini satu kewajipan kita, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang memberikan taklim pada kita, kan,
habis baca hadis tu, maka sampaikanlah kepada orang lain, sahabat-sahabat yang tidak hadir, tuan-tuan. Ini salah satu daripada tradisi yang ada, yang Nabi didik para sahabat sehinggalah ke hari ini, tuan-tuan. Maknanya apa? Dalam konteks pendidikan, dalam konteks pendidikan dan terbian, tuan-tuan, apa yang kita dapat, kita tak boleh simpan seorang-seorang, kan? Tidak boleh simpan seorang-seorang. Ada perlu disampaikan supaya ilmu terus hidup. Ini tradisinya, tuan-tuan, kan? Bagaimana mungkin kita boleh membaca hadis, kan? Kita boleh mendengar hadis pada hari ini. Pada mungkin kita boleh mendengar ataupun pelajari bab fiqh, tuan-tuan. Sekiranya para ulama dulu dia tidak menyampaikan kepada anak murid dia daripada generasi lain. Kalaulah mereka itu belajar untuk diri mereka sendiri saja, tidak menyampaikan kepada anak muridnya pada generasi akan datang, mana mungkin, tuan-tuan, kita tahu sembahyang macam sekarang ni, kan? Mana mungkin kita tahu puasa, mana mungkin kita tahu mengerjakan haji, mana mungkin kita tahu berzakat, kan? Sebab itu salah satunya mengambil daripada manfaat pada hadis ini, sampaikan, balighu, tabligh, sampaikan, kan? Walaupun sedikit, kan? Tetapi Nabi kata perlulah yang disampaikan itu perlulah sesuatu yang bermanfaat. Di hujung hadis itu Nabi kata, wa man kadzaba alayya muta'ammidan. Khusus kalau kita menyampaikan satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis itu pendek ataupun hadis itu tidak panjang, pastikan dia adalah hadis yang betul-betul hadis. Taraf hadis macam-macam ada, tuan-tuan, ya. Ini bukan yang masih sesuai lah untuk kita perincikan, kan? Sama juga, tuan-tuan, kita dapat potongan hadis dalam grup WhatsApp kita dan kita kata, "Woi, bagus ni," kan? Kita pun forward, kongsi tanpa kita membuat penyelidikan, tanpa kita selidik apakah dia betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Bimbang-bimbang, kan? Dia bukan hadis Nabi atau hadis maudhu' atau hadis palsu, kan? Kita menyebarkan sesuatu yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Nabi kata, siapa yang sengaja berdusta ke atas saya, kan? Maka hendaklah dia menyediakan tempat tinggalnya dalam api neraka. Waliyahzubillah, kan? Sebab itu, tuan-tuan, sesuatu perkara yang kita tidak pasti, walaupun, kan, gesaan ataupun arahan untuk menyampaikan ini, pastikan dulu yang hendak kita sampaikan itu mestilah mesej yang tepat, perkara yang benar, kan? Quran pun tegur, tuan-tuan, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau yang datang itu, berita yang datang itu daripada orang fasik, fatabayyanu, semak, selidik, kan? Semak dan selidik, jangan terus sebarkan, kan? Itu panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, kan? Wa man kadzaba alayya muta'ammidan. Kadang-kadang orang kita seronok dia nak kongsi, tuan-tuan, dapat kongsi. Maknanya dia nak sampaikan, tetapi pastikan dulu betul tak betul, kan? Saya pernah dapat, tuan-tuan, di skim rumah saya lah, kan? Panjang, ada seorang jemaah dia minta saya sahkan sama ada betul tak betul maklumat yang dia dapat. Dia berupa macam himpunan kata-kata ulama pun ada, mafhum hadis pun ada, mafhum firman Allah pun ada, kan? Tapi terlalu panjang, tuan-tuan, kan? Bila saya perincikan satu-satu, kurang lebih dekat 40 maksud ayat Quran bercampur dengan hadis, kata-kata ulama, kan? Jadi saya sempat semak 10 atau 11 saja. Kan seperti itu dengan Tuan Haji itu, Tuan Haji bagi saya masa sedikit, masa yang tak lama, sebab Tuan Haji minta saya bantu. Jadi pun kita bantulah 1, 2, 3. Yang ini mafhum hadis, maknanya adalah maksud kesimpulan daripada hadis. Kita pun bawa lah ini matannya. Okay. Ini maksud daripada firman Allah di surah ini, kan? Jadi saya kata mana dapat? Ini dapat daripada rakan-rakan dia. Alhamdulillah dia punya kesedaran, sebab dia kata saya takkan
kongsi sekiranya dia tidak benar kan. Ada seorang sahabat juga tuan-tuan, dia kongsi kan, saya pun bila fakta-fakta yang agak pelik itu tuan-tuan, saya pun semak, oh rupanya daripada sumber kitab Syiah. Kan, saya pun forward dia secara langsung kan, minta maaf bang, saya kata ini sumber daripada kitab Syiah kan, minta abang tarik balik dalam grup kita ni, takut orang terpengaruh dengan fakta-fakta yang ada. Oh dia berkata astagfirullahalazim kan, nanti saya bagi tolak pada orang yang sampai kepada saya. Dia kata punya kesan macam tu. Dan jadi kita dalam kegairahan kita untuk menyampaikan, menyahut seruan Nabi ini, kita kena ingat juga apa yang nak kita sampaikan kan, apa yang kita sampaikan. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala, hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga disebabkan perbuatan itu, iaitu menuntut ilmu. Ini satu galakan lagi yang Nabi beri pada kita tuan-tuan. Sang Nabi kata, siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu kan, kalau tuan-tuan anggap sesi kita pada malam ini adalah sesi perkongsian ilmu, kongsi menuntut ilmu, tuan-tuan tadi keluar pada rumah kan, keluar pada rumah untuk datang ke surau ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Kalau tuan ini anggap ini sebagai majlis ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga disebabkan perbuatan menuntut ilmu itu. Masya Allah tuan-tuan kan, Allah permudahkan kita untuk pergi ke syurga disebabkan kita bersungguh-sungguh duduk dalam majlis ilmu. Datang keluar pada rumah tadi tuan-tuan puan kan, dekat, jauh kan, tak kira lah, tapi tujuan kita ialah untuk imarahkan surau dengan ibadah-ibadah tertentu, dan kita duduk seketika tuan-tuan dengan isyak kan, apapun keadaan tuan-tuan kan, lena ke, mata terang ke, itu tuan-tuan sudah berada dalam majlis ilmu kan. Dapat sikit ke, dapat banyak ke, itu habuan masing-masing tuan-tuan, bahasa pada hadis yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Itu pun Allah mudahkan bagi kita jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ucap terima kasih kepada ahli jawatan kuasa surau kita yang menyediakan satu keadaan yang memudahkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena kempen lagi tuan-tuan, supaya lebih ramai lagi orang berebut-rebut untuk berada dalam majlis ilmu ini. Nabi pesan tuan-tuan, kalau berada, kalau jumpa, kalau lalu satu taman daripada taman syurga, maka Nabi kata rakutlah rumput daripada taman-taman tersebut kan. Raudhatun min riyadil jannah. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, dia pernah beritahu kan, dia kata kenapa orang kita bila berada di Masjid Nabawi kan, kita berebut nak masuk Raudhah. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji sampai di Masjid Nabawi kan, berebut-rebut nak masuk Raudhah, termasuk ibu-ibu di belakang walaupun ada waktunya. Sekarang tuan-tuan nak pergi mesti ada aplikasi dalam handphone, kena booking dulu nak masuk Raudhah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi umrah dalam masa 2 minggu, seminggu kita berada di Madinah kan, sekali je dibenarkan untuk masuk Raudhah. Sekarang ni lah tuan-tuan, lepas ni tak tahu kan. Kan booking dulu dengan waktu tertentu. Kan, apa dia punya apps dia, aplikasi dia, I'tamarna. Kan, I'tamarna. Siapa yang pergi selepas Covid tuan-tuan, dia boleh confirm dengan saya betul. Kan, kalau tak ada handphone, tak ada tuan-tuan. Walaupun kita tunjuk dengan apa, penjaga apa nama yang jaga tu, kita kan, orang kita kan, belah kasihan apa dah, tak ada. Kan,
Kita dah download tuan-tuan, dah kita booking kan, katalah booking hari ni tuan-tuan ya, hari ni waktu tertentu kan, dia tengok kan salah waktu, dia halau tuan-tuan, barrah dia halau, tak boleh juga kan. Jadi tips dia kalau nak lama dalam tempoh kita nak booking tu tuan-tuan, cari setengah jam sebelum waktu maghrib contohnya. Maghrib pukul 7, 6.30 kita booking kan. Dia akan halau kita bila tuan-tuan dekat-dekat 7.30 lepas maghrib. Sejam lama tuan-tuan kan. Kalau dulu tuan-tuan yang kita berebut tu berapa lama? 15, 20 kan. Itu pun kadang-kadang kita solat pun dah ni. Ini memang booking, kalau katakan dah penuh memang tak boleh masuk. Tapi Raudhah itu memang penuh, memang kosong banyak tuan-tuan. Persoalannya seorang rakan saya tuan-tuan, seorang pentayul, kenapa kita berebut? Kan? Kenapa berebut? Sebab kita nak mengambil fadilat tertentu, seperti mana hadis Nabi SAW, Raudhatun min riyadil jannah, di antara rumah aku dan mimbar aku ada Raudhatun, satu taman daripada taman syurga. Kan? Kita mengerjakan ibadah dalam itu tuan-tuan kan, sebab kita nak mengejar fadilat yang Nabi berikan. Rakan saya dia kata persoalannya kan, bila kita balik ke tempat, di rumah kita, di tempat kita, ada tak Raudhah di masjid yang ada surau kita, dia kata kan. Kan saya kata mana ada, sebab hadis itu macam tu kan. Cuba baca hadis yang lain pula, dia kata Nabi kata bila lalu di taman-taman syurga farta'u kan. Sahabat tanya, taman syurga itu ke apa? Iaitulah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Jadi di mana tuan-tuan Raudhah kita? Inilah Raudhah kita. Kan? Jadi sahabat saya kata, kenapa orang kita tak berebut untuk datang ke Raudhah kan, yang sudah disediakan oleh jawatan kuasa, oleh apalah kan, dan malah menyahut hadis Nabi itu. Kenapa orang kita tidak berebut? Siapa menung? Yang betul juga kan? Betul juga. Kita yang di sana-sana lah dia kata, sebab kesempatan yang ada di sana kita gunakan. Tapi bila balik ke Malaysia atau di mana-mana, maka kita gunakanlah kesempatan yang ada. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis itu sebahagian tuan-tuan, siapa Nabi kata, siapa yang menempuh satu yang untuk menuntut ilmu, para ilmuwan, para sarjana, para ulama tuan-tuan, ada yang menulis buku dan kitab cerita tentang ilmu saja tuan-tuan kan. Ada yang bincang, yang dikatakan ilmu itu apa kan, ta'rifat ilmu itu apa kan, berbelas-belas muka surat tuan-tuan, ilmu ialah begini kan. Nak bincang bagaimana nak menuntut ilmu, sehingga ada para ulama yang menulis kitab tuan-tuan, ada menuntut ilmu kan. Ada kita menuntut ilmu dan ada orang yang mengajar ilmu, dia ada adabnya tuan-tuan kan. Imam Ghazali contohnya tuan-tuan, dia cerita tentang adab, sebelum cerita adab lain, adab menuntut ilmu kan. Betapa para ulama kita tuan-tuan, mereka itu prihatin tentang ilmu itu, tentang ilmu. Antara takrifan ilmu tuan-tuan yang dirumuskan ialah, iaitu ketibaan sesuatu yang bermakna dalam diri seseorang. Sesuatu yang bermakna bagi diri kita, itu ilmu kan. Bila kita belajar tuan-tuan, dia sangat bermakna bagi diri kita, dan sudah pastilah dia berkait dengan sumber ilmu, berkait dengan sumber ilmu kan, berkait juga dengan apa cabang-cabang ilmu yang menyebabkan dia bermanfaat kepada kita kan. Sebab itu tuan-tuan, ada setengah masjid, setengah surau tuan-tuan, dia susun pengajian tuan-tuan mengikut mata pelajaran tertentu. Kalau fiqh tuan-tuan, dia ada fiqh ibadah. Ada kitab dia lah, ada fiqh ibadah. Mula dengan taharah, satu solat kan, semuanya dibincangkan. Lama tuan-tuan, lama. Sebab ini pengajian ilmu. Kalau kuliah-kuliah umum, syarah-syarah umum itu sekadar untuk beri motivasi
kan? Ada manfaat, ada ilmunya, tetapi dia dalam bentuk yang umum, tuan-tuan. Tapi bila berkitab, ada bukunya, kan, disusun satu. Okay. Ada bincang tentang fiqh muamalah, jual beli dan segala macam, ada juga yang disusun macam tu. Ada yang bincang tentang fiqh munakahat, kan? Sampai kita tanya, ada yang kawan-kawan yang mengajar, tuan-tuan, ditanya oleh ahli jemaah, Ustaz mengajar fiqh munakahat ini, kami semua dah kahwin dah, kan? Ini semua dah kahwin, kan? Betul, tapi kita punya anak, kita punya cucu yang akan bernikah, kan? Kita buat balik, kita sampaikan kepada mereka, kan? Kita nak memilih bakal menantu, misal kata, dan itu ada manfaatnya. Kita sebagai wali, apa syarat-syarat wali, kan? Kita nak jadi saksi kepada suatu perkahwinan, kan? Bagaimana? Saya jarang, tuan-tuan, tanya pengantin, tuan-tuan, kalau saya menikahkan pasangan, saya tanya saksi, kan? Pakcik je saksikan, apa syarat saksi, pakcik? Bulat jawab. Saya kata ganti dengan orang lain. Okey, saksi yang kedua, apa syarat saksi? Macam mana pakcik boleh menentukan hijab dan kahwin itu sah? Tak boleh, Pak. Saya kata ganti dengan orang lain. Kan? Tak semua lah, tuan-tuan, dia kita tengok mana-mana yang cengih tu, kan? Saksi cengih, tak sah. Senang je mata tak sah. Saya tanya, apa syarat-syarat sah hijab dan kahwin? Orang tak jawab, tukar. Kan? Maknanya apa? Kena belajar, kena mengaji, kan? Kan? Walaupun kita dah kahwin, tapi kita jadi saksi, kan? Begitu. Ada yang bincang, tuan-tuan, tentang fiqh jinayah, kan? Fiqh jinayah, walaupun dari segi pelaksanaannya, kan, kita tak berapa nampak di negara kita ini, tapi penting, kan? Penting untuk kita tahu, kan? Kita dengar perkataan hudud. Apa benda hudud ni, kan? Kan? Menteri Agama nak cuba libat uruskan beberapa pihak, nak bincang tentang ta'zir, kan? Tentang diat, maksudnya diat. Sekarang, tuan-tuan, apa itu diat? Kan? Jadi antaranya ialah di antara di surah, di masjid lah, kita memperkenalkan satu. Ini ada, tuan-tuan, di setengah majlis surah, dia susun begitu. Dan ada yang bincang tentang harta pusaka, faraid, kan? Harta pusaka, hibah, apa lagi, wakaf, semua yang berkaitan tentang harta ni dibincangkan, kan? Dibincangkan, kan? Betul lah, kita ni akan meninggal dunia, maka bukan kita yang menguruskan harta kita, tuan-tuan, kan? Orang lain, kan? Tetapi kita masih hidup sekarang ini, kan? Apa persiapan kita supaya harta itu boleh diuruskan dengan baik selepas kematian kita? Kan? Apakah kita merancang harta yang kita kumpul untuk kita tinggalkan kepada waris kita? Ataupun sekarang ni ada keluarga kita yang meninggal dunia dan kita adalah sebagai waris, kan? Sebab itu kadang-kadang kita terpengaruh dengan drama-drama Melayu, tuan-tuan, kan? Tanah masih merah lagi, saya pun pasal harta, kan? Ini satu tanggapan yang perlu kita betulkan, kan? Bila berlaku kematian, antara yang boleh kita uruskan adalah tentang harta, tuan-tuan. Harta yang tersimpan, yang beku, kan, tidak boleh diuruskan apabila waris-waris mengambil mudah tentang harta ditinggalkan oleh si mati, kan? Berbilion-bilion, tuan-tuan. Sebabkan antara inilah, kan? Tanah masih merah, takkan nak bincang pasal harta. Ia kena bincang. Sebab kalau dah lama, tuan-tuan, kan, ada kata-katakan yang menjadi itu bapanya, tak bincang pun, seminggu lepas tu mak yang pula meninggal dunia, dah macam mana? Kan, benda-benda ini perlu diberikan perhatian, kan? Perhatian. Jadi itu antara yang dibincangkan di setengah surau dan masjid, tuan-tuan, yang bisa kita tengok gitu, ya.
Dan ada yang bincang pula di sudut akidah, kan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak kira kitabnya apa tuan-tuan ya, bincang tentang sifat 20 ke dan sebagainya untuk menguatkan akidah umat, akidah masyarakat, kan? Bila melihat kepada pelbagai perkara yang timbul sekarang ni tuan-tuan, kita kembali kepada akidah. Dan ada setengahnya tuan-tuan bincang tentang Al-Quran. Di sanalah ada kelas tajwid, sama-sama baca Quran, kita betulkan bacaan kita, Al-Fatihah kita dan juga macam-macam lain, kan? Bukan sekadar segi bacaannya, segi tajwidnya, tengok pula kitab tafsirnya, kan? Sudah bertahun-tahun kita membaca surah Yasin tuan-tuan, tapi kita tak pernah tengok pun apa maknanya, kan? Setengah surau yang saya pergi tuan-tuan, tempat baca Yasin Malaysia tuan-tuan, ada masa 10-15 minit, kan? Mereka panggil ustaz untuk terangkan makna dasar kepada kitab tafsir tertentu. Dapatlah 2-3 ayat pada malam tu. Kan alhamdulillah, kan? Maknanya dia tak kuasa, dia meraihkan permintaan ahli Korea untuk baca Yasin malam Jumaat, tetapi dalam masa sama dia meraihkan juga tuntutan untuk melihat apa tafsirannya, kan? Juga di malam lain mereka membaca kitab-kitab tafsir tertentu. Alhamdulillah ada tuan-tuan, kan? Dalam bab hadis pula tuan-tuan, kan? Kan? Tengok apa hadis berkaitan tentang akhlak ke, hadis hukum ke, kan? Kalau kita nak baca hadis Imam Al-Bukhari tuan-tuan daripada awal ke mudahnya mungkin tak sempat, kan? Tak sempat, kan? Alhamdulillah tuan-tuan kita baca ringkasan hadis Riyadhus Shalihin, kan? Ada satu surah tuan-tuan di Kuala Lumpur saya mengajar tuan-tuan, kan? Kita ada saya betul, kan? Bukannya ringkasan macam ni, kan? Dekat berapa ribu hadis tuan-tuan, kan? Saya kata kalau sempat habislah kitab ini, kan? Kalau tak sempat saya yang habis atau tuan-tuan yang habis. Maknanya apa tuan-tuan? Tak sempat nak khatam, sebab mungkin yang baca khatam dulu, pergi dulu, atau yang mendengar pergi dulu, kan? Kan? Ada seorang tuan-tuan yang memang bila kita pergi tu dia akan duduk istiqamah, kan? Kadang tanya soalan, kan? Minggu depan, bulan depan tu saya tanya, namanya Pak Din, maaf ya kalau saya, mana Pak Din? Saya kata, Pak Din dah pergi Ustaz. Dia kata, pergi mana? Innalillah, dah pergi, kan? Jadi dia istiqamah, kan? Istiqamah. Jadi itu kalau begitu disusun begitulah, kan? Begitulah. Jadi ada yang bincang tuan-tuan tentang sirah, kan? Tentang sirah, sejarah Nabi daripada kelahiran Nabi sampai kewafatan Nabi, kan? Bukan sekadar menceritakan tentang di segi fakta-fakta sejarah, tapi apa pengajaran di sebalik fakta sejarah. Itu yang kita dengar tuan-tuan, fiqhus sirah, kefahaman tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah surah majid dibuat gitu tuan-tuan. Dan sebab fakta sejarah itu mungkin kita dah tahu, tapi apa pengajaran daripada fakta sejarah tersebut? Kan? Yang ini ada setengah-setengah surah dibuat supaya sebab kesempatan kita untuk belajar secara formal barangkali terbatas pada masa dahulu, kan? Sebab itulah dalam bahasa surau mereka itu berak kotak, bincang sana, bincang sini, bagaimana nak memberikan kepada ahli Korea satu pengisian sebagaimana tradisi orang dulu, kan? Tradisi orang dulu, kan? Sikit ramai itu adalah cabaran kepada ahli Korea untuk memenuhi keperluan tersebut, kan? Memenuhi keperluan tersebut, kan? Saya biasa ya tuan-tuan, setengah surau saya pergi kan 3 orang je, imam bilang siap 3 orang tuan-tuan, tapi dah diamanahkan untuk kita menyampaikan sesuatu walaupun 3 orang, kan? Imam duduk sini, bila sini siap hujung 3 orang, jadi sepanjang sini tepat, kan? Kalau siap tak datang tinggal 2, kan? Tinggal 2, kan? Tapi itu amanah yang jawatan kuasa surau minta saya penuhkan, kita pergi kan? Bila sampai tu memang imam minta maaf, Ustaz ini yang ada tak apa, mudah-mudahan yang lain tu diisi oleh para malaikat, kan? Tak ada apa, tak ada masalah, kan? Yang penting kita menyampaikan. Ini ramai tuan-tuan, kan? Ramai lah ni, kan? Tapi kita kena azamkan untuk lebih ramai tuan-tuan.
Sesekali kita buat kuliah umum, kan? Ada ilmunya kat situ, kan? Panggillah siapa-siapa yang boleh tarik jemaah ramai tuan-tuan, kan? Di sana ada motivasi-motivasi tertentu yang diberikan, tapi dia bersifat umum saja tuan-tuan, ya. Ini. Dan ada setengah sarjana tuan-tuan yang menulis tentang budaya ilmu. Budaya ilmu. Ilmu itu satu, tapi bagaimana nak membudayakan ilmu dalam masyarakat, kan? Macam mana nak menggunakan ilmu? Sebagai contohnya dalam surau ini tuan-tuan, kita ada budaya ilmu, iaitu budaya baca kitab. Itu salah satu budaya. Kalau mesyuarat, sama ada kita meletakkan ilmu di depan ke, atau emosi di depan, atau kehendak di depan, kan? Kalau meletakkan ilmu, maknanya kita membudayakan ilmu hatta dalam mesyuarat, kan? Kan? Kalau meletakkan emosi di depan, ilmu di belakang, maka natijahnya tidak seperti yang kita kehendaki dalam mesyuarat, kan? Jadi itu ada. Sehingga kan kalau nak memilih pemimpin sekalipun, apakah kita perlukan ilmu? Semua ini ada, bukan sekadar dalam kelompok yang kecil, tapi dalam kelompok yang besar. Ilmu mesti diletak di depan, kan? Itu membudayakan ilmu dalam masyarakat kita. Ada sarjana yang menulis begitu tuan-tuan, sebab kebimbangan apabila tidak meletakkan ilmu di tempat yang sebaiknya dan selayaknya, kan? Ada yang tidak meletakkan ilmuwan atau para ulama di tempat yang sebaiknya. Sebab itu dibincangkan tentang budaya ilmu, kan? Bagaimana nak membudayakan ilmu, bagaimana nak menggunakan ilmu dalam jalan yang baik, dan meletakkan kedudukan orang berilmu dalam masyarakat. Dan sehingga ditulis begitu, nak menyedarkan masyarakat bahawasanya ilmu adalah satu yang penting dalam kehidupan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dah azan kan? Sekali lagi, okey, kita sambung insya-Allah, kan? Insya-Allah azan, nanti kita sambung 3 hadis lagi tuan-tuan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد المستقيم إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan, kita sambung sedikit. Hadis seterusnya ialah anna Rasulullah sallallahu qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurim syai'a. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menyeru ke arah satu petunjuk, baginya ganjaran sama seperti ganjaran orang mengikutinya, tanpa dikurangkan walau sedikit pun daripada ganjaran tersebut. Kan? Hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW memberikan panduan pada kita, kan, supaya kita ini ada satu sifat, satu sikap, kan, untuk ajak orang lain buat baik, kan? Ajak orang buat baik. Nabi kata siapa yang ajak orang ke arah kebaikan, ajak orang ke arah satu petunjuk, kan? Minta orang buat baik supaya orang itu jadi baik. Nabi kata baginya ganjaran sama seperti ganjaran orang yang mengikutnya, tanpa dikurangkan walaupun sedikit pun dari ganjaran tersebut, ganjaran mereka. Kita ajak orang lain buat baik, dengan izin Allah tuan-tuan, orang itu dapat hidayah Allah dan dia jadi orang baik, kan? Dan apa yang kita suruh dia buat tuan-tuan dan dia buat, sudah pastilah orang itu dapat pahala. Dan kita juga dapat pahala sebagaimana dia buat. Dia buat itu pula hasil daripada ajakan kita. Nabi kata pahala takkan berkurang. Kan? Hadis lain tuan-tuan Nabi pernah sebut, man dalla ala khairin, siapa yang tunjuk orang buat baik, falahu mithlu ajri fa'ili, pahalanya sama orang yang buat, orang yang ikut dia itu. Kan? Katalah tuan-tuan, kita ajak orang mehra datang surau, kan, berjemaah, kan, banyak kelebihan, kan, kadang-kadang minum pun ada, makan pun ada, kan, kuliah pun ada. Hari-hari kita ajak tuan-tuan, dan alhamdulillah dia terbuka hati dia untuk datang berjemaah, untuk dengar kuliah sekali, kan. Tidak pahala tak? Dapat pahala. Kita yang ajak dapat pahala, dapat pahala. Seperti mana dia buat, kita pun dapat juga tuan-tuan. Takkan berkurang pun. Sambungan hadis itu tuan-tuan, siapa yang Nabi kata mengajak orang kepada kejahatan dan orang itu buat seperti mana ajakan dia, dia juga dapat dosa seperti mana yang dia buat. Kan itu perbandingan lah Nabi sebut, kan. Sebab itu tak rugi tuan-tuan kita nak ajak orang buat baik, kepada orang lain, kan. Hadis sebenarnya tuan-tuan daripada Hurairah, seperti mana dikatakan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam. Ini hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan ya. In qata'a amaluhu illa min thalath. Rasulullah bersabda, bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua pahala amalannya terputus. Illa min thalath, kecuali 3 perkara.
Hadis ni biasa kita dengar tuan dia. Apa dia? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Jariahnya tuan-tuan yang mengalir, kan? Sedekah yang mengalir, kan? Kita infakkan, kita sedekah ke surau ini tuan-tuan, kan? Masuk tabung apa-apalah, kan? Selagi dia dimanfaatkan, maka begitulah terus mengalir. Wakaf ke apa ke tuan-tuan ya. Ini galakkan pada kita lah, sebab semuanya dah tak putus, kan? Putus saja bila meninggal dunia, maka kita tak boleh beramal lagi, kan? Tak ada can untuk beramal, tetapi pahala tetap datang. Pertama melalui sedekah jariah, kan? Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itulah yang kita bawa pergi nanti tuan-tuan, kan? Banyak dah dia, banyaklah. Kalau sedikit, sedikitlah, kan? Dalam surah Al-Munafiqun tuan-tuan, kan? Apa orang nak mati dia minta, nak mati dia minta nak sedekah. Dia tak minta pergi haji, dia tak minta nak salat jemaah, dia minta nak bersedekah. Apa yang kita infakkanlah itu yang kita akan bawa nanti tuan-tuan. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun Nabi kata ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia, kan? Ilmu yang itu yang akan kita akan dapat sahamnya tuan-tuan. Yang lain tak ada, kan? Apa yang kita dapat daripada pengajian kita, barangkali malam ini, barangkali pertemuan dengan para asatizah yang lain, kan? Kita sampaikan. Kita dapat sesuatu, kita sampaikan. Kita manfaatkan diri kita dan manfaatkan kepada orang lain. Itu akan terus berjalan contohnya. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya, kan? Barangkali yang ketiga ini tak semua dapat, kan? Takdir yang berkahwin tak punya anak, kan? Tak punya anak, tapi kita ada dua lagi, kan? Ada dua lagi. Ada seorang sahabat tuan-tuan dah nikah lama, kan? Tapi bila jumpa dia memang dia suruh belanja. So infak, saya kata ni bagi can malam pula nak belanja. Dia kata ustaz, dia kata 3 yang Nabi sebut tu saya ada 2 je, satu lagi saya tak ada. Baru kita ingat dia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dapat cahaya mata. Sebab tu dia berlumba yang pertama dan kedua. Masya Allah tuan-tuan, dia sedar. Masya Allah, kan? Persoalannya bagaimana kita nak anak kita jadi anak yang soleh, yang boleh mendoakan kita, kan? Yang inilah kalau kita baca dalam fiqh munakahat, dia akan bincang tuan-tuan. Dalam berakhlak juga bincang, kan? Nakkan anak yang soleh, ibu dan bapanya perlu soleh dulu, kan? Kan bagaimana kita nak anak kita itu mendoakan kita, sedangkan anak-anak kita tak pernah dididik untuk mendoakan kita, ya. Lepas tu sesekali tuan-tuan, kita minta anak kita baca doa. Bila dia baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, tersentak dalam hati tuan-tuan, sebab anak kita mendoakan kita, kan? Dan kita pun anak juga tuan-tuan, kan? Walaupun ibu ayah dah tak ada, maka kita doakanlah keampunan untuk ibu ayah kita yang berada di alam barzakh sekarang ini tuan-tuan. Hadis seterusnya, hadis yang terakhir dalam topik ini tuan-tuan, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Ba, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Apa maksudnya? Saya telah mendengar seorang bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dengan mencabutnya daripada para ulama, daripada para hamba-Nya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Ini takdir yang Allah jadikan tuan-tuan. Bagaimana kematian para ulama
kan, menyebabkan tercabutnya ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat ilmu yang Allah kurniakan pada kita, apabila para ulama meninggal dunia, maka tercabutlah ilmu. Dia bukan cabut ilmu macam kita cabut rumput tu, tak. Allah mematikan para ulama, maka hilanglah ilmu yang ada. Kan? Sama juga tuan-tuan, bila saja Nabi SAW meninggal dunia, kan, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Mu'aiman, kan, Mu'aiman menangis, kan. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa menangis? Apakah menangisi seorang kekasih Allah, hamba Allah? Tidak. Menangis sebab terputusnya wahyu. Sebab wahyu sudah terputus bila saja Nabi SAW wafat. Kita juga sekarang tuan-tuan, Nabi tak ada. Sebab Nabi tidak mewariskan dirham, duit dan segala macam, tetapi Nabi mewariskan para ulama. Para ulama. Tapi apabila para ulama meninggal dunia, maka tercabutlah ilmu itu tuan-tuan. Kita merasa kehilangan dengan kehilangan para ulama, disebabkan kita tak boleh lagi mengambil mutiara-mutiara ilmu daripada para ulama tersebut tuan-tuan, kan. Tetapi kalaulah para ulama tidak diberikan kedudukan yang selayaknya, apabila para ulama meninggal, kadang-kadang manusia tak rasa apa-apa, kan. Setengah liputan akhbar pun kematian para ulama kadang-kadang sedikit saja liputannya berbanding dengan tokoh-tokoh yang lain, kan. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama, sehingga dia tidak mengekalkan orang berilmu di atas muka bumi dengan mematikannya. Manusia akan melantik para pimpinan yang jahil, lalu mereka, para pimpinan tersebut ditanya tentang sesuatu, lantas mereka mengeluarkan fatwa berhukum tanpa berlandaskan ilmu. Dah ulama tak ada tuan-tuan yang boleh memberikan ilmu pada kita, yang boleh beri fatwa pada kita. Kita nak jumpa siapa? Jumpalah orang-orang yang kita rasa dia ulama, yang kita rasa dia boleh berikan pandangan pada kita. Rupanya bila kita tanya tuan-tuan, dia mengeluarkan fatwa, hukum dan segala macam berkaitan dengan agama tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan. Waliyahzubillah. Nabi kata, fadallu wa adallu. Dia sudah sesat dan menyesat orang lain sebab tak ada ilmu, kan. Dah tak ada ilmu, jangan bercakap. Kalau orang tanya tak tahu, bagi tahu saya tak tahu, kan. Minta tempoh, bagi masa, kan. Kalau terus jawab sedangkan jawapan itu sesat, bukan sekadar dia sesat, Nabi kata wa adallu, menyesatkan orang lain. Zaman Nabi pernah tuan-tuan, kan, apabila sahabat Nabi pergi berziarah, pergi satu perjalanan, tiba-tiba ada seorang tuan-tuan yang kena batu, kan, batu cedera, kan, cedera, kan. Malam tu yang cedera itu dia bermimpi, mimpi basah lah, kan, mimpi basah. Yang perlu mandi wajib, kan. Jadi dia tanya dengan kawan-kawan dia ni, apakah saya perlu mandi, kan, sebab dah berjunub, kan. Sebab apa? Sebab mimpi basah, kan. Jadi kawan dia kata kamu perlu mandi, kan. Cedera tuan-tuan, cedera parah, kena batu, kan. Mandi tuan-tuan membawa kepada kematian, kan. Matilah, kan. Balik jumpa dengan Nabi, cerita dengan Nabi daripada A sampai Z. Nabi punya marah tuan-tuan. Marah Nabi, kan, marah sebab Nabi kata al-ain, kejahilan itu, jahil, jangan nak buat pandai, kan. Dia ada kaedah dia kalau cedera ini, kan. Nabi kata cukup dengan tayamum, kan, cukup dengan tayamum. Nabi marah sebab tidak ada ilmu. Itu zaman Nabi, apatah lagi zaman sekarang tuan-tuan, Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin kita baca pada malam ini berikan satu motivasi pada kita tuan-tuan untuk kita belajar ilmu, terutama ilmu agama tuan-tuan, sebab dia beri petunjuk kepada kita, apatah lagi kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ampun dan maaf terkasar bahasa tuan-tuan, tidak ada niat untuk mengajar tuan-tuan, tapi nak mengkongsi saja apa yang ada dalam kitab ini dan juga maklumat yang saya ada. Aku liqauli astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus